ada yang dibunuh, ada yang diboikot. Kata Rasulullah, Islam bermula macam tu, dan akan sampai satu zaman Islam juga. Mikrofon ni Ustaz ada, Ustaz tak ada. Macam nak cerita kan? Tekan tepinya nak. Depan tak ada mic lagu ni. Dia menyanyi sekali kok. Di antara benda yang paling penting mikrofon, tuan-tuan. Baik. Teruk nak pegang sejam. Hello. Yang tu luang saja. Main teriak ni pula. Tengok muka tang situ. Dia. Oh, ada muka. Ada usah kasar ni dia punya mikrofon. Oh, hello. Dia usah pakai kau. Saya benda paling pantang saya pakai mikrofon benda ni. Sebab tu tuan-tuan tengok saya ceramah saya tak pakai benda ni tuan-tuan. Ya, melainkan malam tadi pasal tak ada sangat dah. Jadi tuan-tuan harap lain kali kalau jemput saya sediakan mic yang saya nak pegang. Bukan mic macam ni. Ya, saya takkan pakai mic macam ni tuan. Dia ganggu. Bila saya pakai macam tu dia ganggu konsentrasi saya. Saya tak boleh nak tumpu dalam ceramah. Baik. Dan dia tu hilang lah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya agama Islam itu mulanya sedikit orang memeluknya. Islam bermula dalam keadaan dagang. Maknanya apa? Pelik. Dalam ramai-ramai orang duk sembah berhala, tengok-tengok Nabi Muhammad mai bawa bagi tahu bahawa berhala tu bukan Tuhan. Daripada ratusan tahun orang duk sembah Tok Kong, mai Nabi Muhammad kata berhala ni bukan Tuhan. Yang apa duk sembah ni bukan Tuhan. Oh, jadi pelik. Jadi haru biru orang. Mai mana pula ni? Dan pada masa itu tak ramai yang memeluk Islam. Nak tunggu seorang-seorang masuk Islam. Orang tak berani masuk sebab pemimpin-pemimpin pada masa itu tak masuk Islam. Orang kaya-kaya tak masuk Islam. Banker-bankers tak masuk Islam. Jadi hak bawah-bawah, hak anak-anak ni nak masuk lagu mana, nak makan lagu mana, duk fikir macam-macam. Yang kedua kata dia, serta tinggal di dalam kafir yang banyak, seolah-olahnya orang yang dagang tinggal dalam negeri orang. Tuan-tuan cuba tengok. Bila nak semayang, sorok-sorok. Mai nak semayang ni, sorok-sorok. Sebab tu bila semayang, waktu siang masa itu, Zuhur tak bunyi apa. Semayang asar tak bunyi apa. Sampai lah ni. Mai maghrib baru bunyi sikit. Mai isyak baru bunyi sikit. Mai semayang subuh baru bunyi. Hak Zuhur tak bunyi, asar tak bunyi. Pasal apa? Orang kafir ni duduk lalu lalang. Sagi mai duk dengar orang sembahyang ni pakat duk pelik, kena sembahyang senyap-senyap. Bila dah malam baru depa buat sibuk hai masing-masing, barulah boleh baca Quran sembahyang tu deras sikit. Nak dengar kuliah daripada Nabi, bukan boleh buat ceramah macam kita ni, banner sepanjang jalan. Banner tuan-tuan ceramah malam ni hujung sampai tepi pagar masjid. Nabi Muhammad dulu nak ceramah bisik-bisik, senyap-senyap, sorok-sorok. Ni nama dia dagang. Sebab kalau buat ceramah bising-bising, buat ceramah riuh rendah, orang mai bunuh. Nak semayang depan Kaabah tak boleh. Semayang kali tak boleh tuan-tuan. Semayang sorok-sorok. Sebab tu adik Saidina Umar baca Quran pun senyap-senyap. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa tu. Adik dia baca senyap-senyap, sorok, kok abang dengar juga. Begitulah Islam, kata Nabi, bermula awal-awal di Mekah. Dan kata dia lagi, kemudian daripada itu Islam menjadi kembang dan tersiar dan zahir ia sampai pada hari ini. Kemudian pula akan berlaku
kurang orang yang memeluknya dan jadi cedera hingga kembalilah ia kepada mula-mulanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'a ghariban, Islam akan kembali balik macam dulu-dulu. Nak sembahyang pun senyap-senyap, takut-takut. Nak ceramah pun senyap-senyap, takut-takut. Nak sebut aku ni Islam pun takut-takut. Dulu nak sebut saya Muslim, takut. Nanti geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab bunuh. Tuan-tuan, hari ini ada orang yang nak bubuh nama Muhammad tu dekat IC anak dia, dekat surat beranak anak dia pun dia tak mahu bubuh. Sebab nanti dia kata susah nak pergi Amerika tengok nama Muhammad, Amerika tak pergi masuk. Tu dia bubuh nama apa? Bubuh nama Ryan. Ryan, Adam, Harris. Macam pernah dengar je nama tu Ustaz? Itu drama pukul 7. Drama pukul 7 hak laki-laki semua nama sedap. Ryan, Adam, Harris. Dia tak main lah Saleh. Mana ada buat nama Bidin, Saleh, nama semua glamour belaka. Masya Allah. Ada orang yang takut nak bubuh nama anak dia Muhammad. Sebab orang-orang putih dia allergic dengan nama Muhammad. Kalau bubuh nama Adam tak apa. Pasal ada orang putih nama Adam. Kalau bubuh nama Nuh tak apa. Orang putih ada bubuh nama Nuh. Bubuh nama Yosef tak apa. Main nama Muhammad, depa jadi allergic. Sebab tu orang putih tak ada siapa pun anak depa bubuh nama Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok nama orang putih, anak depa ada nama Isaac. Ada tuan-tuan, ada nama David. Dia ambil nama Nabi Daud, dia bubuh nama David. Ada yang bubuh nama Moses sebab ambil nama Nabi Musa. Ada yang bubuh nama Isaac sebab bubuh nama Nabi Isa. Ada yang letak nama Abraham sebab ambil daripada nama Ibrahim. Tapi dia pun tak bubuh Muhammad. Tak ada siapa bubuh nama Muhammad. Maka orang Islam pun takut nak bubuh nama anak dia Muhammad. Ada yang dah bubuh nama Muhammad waktu beranak, bila besar sikit dia pergi pejabat pendaftaran, dia tukar nama balik. Dia tanya, orang tanya apa siapa tukar? Yang bubuh nama Muhammad ni Tok Wan, saya hormat pak saya, Tok Wan budak ni. Jadi Tok Wan dah mati, nak bubuh nama lain. Muhammad tak mau. Sebab apa? Sebab nanti nak pergi luar negeri, tengok nama Muhammad, kena blok daripada masuk dalam negeri lain. Masya Allah tuan-tuan. Sampai jadi macam tunya, punya takut kepada nama Muhammad. Baik. Kemudian pula akan berlaku kurang orang yang memeluknya dan jadi cederalah kembali seperti mana mula-mulanya. Dan Islam akan jadi cedera seperti mula-mula. Tadi saya sebut ada orang yang malu nak mengaku dia Muslim. Hari ini tuan-tuan, ada yang mengaku Muslim tetapi tak mau hidup cara Muslim. Ada orang Islam hari ini, perempuan, berbangga menjadi model baju dalam pertama. Baju dalam dan seluar dalam. Dia rasa dia bangga sebab orang Islam kan dapat jadi model pakaian international. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni kat Lehaun? Tu satu hal. Yang Melayu suka pula jadi model pakaian bikini. Ni hak makji hak balik pada Mekah ni pula satu hal pula dah. Ada yang tak mau beg dia penuh, dia pakai baju 20 helai tuan. 20 helai baju supaya beg dia boleh isi benda lain. Nak balik kampung tu 20 helai baju pakai kat badan dia supaya beg dia kosong boleh sumbat benda lain. Allahu Akbar. Ada yang balik tu pakai gelang emas beratus gram, berkilo, begini turun sampai terbang. Tu dia tuan-tuan. Hampa ni beli emas ke pergi buat haji? Allah, macam-macam dunia sekarang tuan-tuan. Dunia yang menjadikan orang Islam tapi tak mau hidup cara macam orang Islam.
nak mengaku tu Islam, mengaku tapi tak mau. Dia kata tak mau, kita tak mau kita tak mau sangat tunjuk yang kita ni Islam. Ini nama dia liberal. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam itu melainkan hanya tinggal nama saja. Semata-mata nama saja. Baik. Itulah hal yang akan berlaku pada agama Islam. Telah dikhabarkan oleh Nabi kepada umatnya pada masa hayatnya, dan khabarnya itu termasuk di dalam kitab-kitab hadis. Salah satunya kitab Imam At-Tirmizi berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan ini. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu zahir dalam keadaan dagang dan lagi akan kembali menjadi dagang sebagaimana mula zahirnya, maka baguslah bagi sesiapa orang yang dagang. Hadis yang kita baca adalah hadis sahih, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Abdullah bin Mas'ud ni, orang panggil dia Ibnu Mas'ud. Dia di antara orang yang paling awal memeluk Islam. Ada yang mengatakan bahawa dia adalah orang yang nombor 6 masuk Islam, Ibnu Mas'ud. Dan dia adalah seorang khadam atau seorang pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni banyak menjadikan terpengaruh, salah faham dengan sebab tengok filem. Bila sebut filem, kita melekat dalam pemikiran kita. Salah satu benda yang salah faham ialah khadam. Kita tengok filem P. Ramlee, ni siapa dia? Ini cip khadam. Ni siapa dia? Ini khadam tua nak mampus. Ini siapa dia? Ini khadam pencacai, angkat najis. Filem ni menjadikan orang faham khadam tu teruk. Padahal Ibnu Mas'ud ni khadam Rasulullah. Bila kita faham khadam macam cerita P. Ramlee, kita membayangkan Ibnu Mas'ud adalah khadam macam cerita P. Ramlee. Khadam yang kita maksudkan ni ialah orang yang memberi khidmat. Khidmat tu bahasa Arab. Orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Dia ni orang yang masuk Islam awal, dia berkhidmat pada Rasulullah. Bukan semua orang boleh senang-senang masuk dalam rumah Rasulullah. Orang yang takkan ditahan daripada masuk dalam rumah Rasulullah anytime boleh masuk. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Masuk. Bila dia masuk, dia tukang bawa apa? Dia tukang bawa air, dia tukang bawa kayu sugi, dia tukang bawa kasut Rasulullah. Ni Abdullah bin Mas'ud. Dan dia ni tuan-tuan berdamping dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah nak suruh dia baca Quran, kalau Rasulullah nak semak bacaan Quran, Rasulullah akan duduk dengan dia. Ini yang kata khadam. Bukan cip khadam tu tuan-tuan. Sampai Nabi kata, engkau ni Allah Ta'ala kurniakan suara yang bagus, suara yang baik. Sampai Nabi ni tuan-tuan jadi khadam pada dia. Nabi kata kepada para sahabat, kalau kamu ni nak menuntut ilmu, kalau kamu ni nak belajar Al-Quran, kamu kena cari kepada 4 orang ni. Pergi belajar Quran dengan 4 orang ni. Siapa nama dia? Yang pertama Ibnu Mas'ud. Pergi mengaji dengan Ibnu Mas'ud. Yang keduanya Ubay bin Ka'ab. Yang ketiganya sahabat hak di Yaman, dia duduk jadi Yaman, Mu'az bin Jabal. Satu lagi tuan-tuan, Salim Maula Abi Huzaifah. Ada 4 orang Nabi kata, kalau korang nak belajar Quran, pergi belajar dengan 4 orang ni. Salah seorangnya perawi hadis yang kita sedang baca ni, iaitu Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan dia ni tuan-tuan meninggal dalam umur lebih kurang 59 60 tahun meninggal. Orang yang alim di dalam Al-Quran. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan boleh tengok sekarang ini Islam menjadi pelik. Di antara ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah yang jadi orang Islam jadi susah. Tuan-tuan cuba tengok, bila mai kemarau, yang seksa siapa? Bila mai banjir, yang selalu kena siapa? Bila mai gempa bumi, yang selalu kena siapa dia? Yang berperang, yang diperang, yang dibom, siapa dia? Ni hak peringkat global, peringkat dunia ni tuan. Bila saya cakap, orang tak apa nak percaya. Sampai pada satu tahap, orang Islam bertanya, yang selalu miskin orang Islam, yang selalu perang orang Islam. Padahal Islam, Ustaz, kenapa orang kafir tak kena pun, Ustaz? Kenapa orang kafir hidup senang lenang, Ustaz? Tak payah menderita, Ustaz. Hidup mewah, hidup kaya, gempa bumi tak ada, perang tak ada, hidup dalam keadaan aman, tenteram. Kenapa, Ustaz? Saya jawab, ada beberapa benda punca dia. Pertama sekali, Allah bagi kepada orang Afrika. Allah tak pernah biar pun satu manusia dalam dunia ni. Allah bagi pada Afrika arang batu. Allah bagi pada orang Afrika berlian. Allah bagi pada orang Afrika emas. Kaya raya. Badan hitam, tinggi, besar. Tapi Allah bagi emas. Allah bagi arang batu. Allah bagi berlian. Tapi apa yang mereka buat? Mereka bergaduh sama-sama dia orang. Bila berebut kuasa, jadi pelarian. Berlian yang banyak, barang batu yang banyak, beli senjata. Dan senjata tu tembak sama-sama mereka. Maka jadi pelarian, jadi kebuluran. Salah Allah ke salah siapa? Mai kepada negara Arab, Allah bagi dekat mereka padang pasir. Durian musangking tak ada, sawah padi pun tak ada. Allah bagi padang pasir, panas. Tapi Allah ganti dengan minyak. Minyak ni Allah kaya raya, tuan-tuan. Orang Arab, padang pasir boleh jadi bangunan, laut, tambak boleh jadi bandaraya, boleh buat bangunan paling tinggi dalam dunia. Stadium mereka aircon. Main bola Piala Dunia baru ni aircon. Habis-habis Piala Dunia, stadium tu buka balik. Allah, banyaknya duit. Bagi kat masjid kita ni selesai masalah. Tak payah buh tabung, tuan. Nu tabung sana ada, situ ada, situ ada, situ ada, sana ada. Akak-akak abang-abang ni kalau tak masuk dalam tabung tu saja. Bayangkan depa, tuan-tuan, buat stadium Piala Dunia, habis Piala Dunia, depa buka stadium tu. Stadium tu pula aircon. Depa jadi kaya sungguh. Duit banyak-banyak main bola. Duit banyak-banyak enjoy. Apa yang mereka buat untuk orang Islam? Apa yang mereka buat untuk orang miskin? Untuk Palestin? Mereka hidup dengan mewah, tuan-tuan. Bangunan hebat, kenderaan hebat, gaji hebat, hidup mereka mewah. Kemudian mereka berperang sama-sama mereka. Syria berperang, Arab Saudi bergaduh dengan Yaman,
Sampai sekarang tak habis-habis. Adakah salah Allah bila kamu perangai macam itu? Allah bagi dekat orang Pakistan. Allah Ta'ala bagi dekat orang India. Orang Islam di Bangladesh. Dia kata, Ustaz, Bangladesh tak ada minyak. Bangladesh tak ada kaya. Tapi Bangladesh miskin. Rakyat banyak, banjir kerap. Memang Bangladesh tak ada minyak macam negara Arab. Tetapi Bangladesh mempunyai rakyat yang rajin. Mereka ada di seluruh dunia. Termasuklah di Bukit Tih. Mereka ada di Malaysia, di Singapura, di Dubai. Mereka jadi mengeksport rakyat bekerja. Agak-agak di Malaysia ni ada berapa juta Bangla. Tuan-tuan pernah buat kiraan tak? Tak tahu, tak rajin nak buat tak dapat site. Kena kira berapa juta. Kalau raya puasa di Kuala Lumpur, depa, aku ni duduk di Dhaka kan? Duduk di Kuala Lumpur. Katalah depa ada 2 juta di Malaysia. Kalau sebulan depa hantar 1,000, 2 juta rakyat hantar 1,000 balik Bangla, agak-agak Bangladesh dapat berapa bilion sebulan. Singapura, Dubai, UAE, Emirates, Arab Saudi, berapa juta rakyat Bangladesh yang bekerja di luar negara, yang menghantar balik cash untuk rakyat dia di Bangladesh. Tak ada modal, hanya modal manusia. Siapa kata Bangladesh miskin? Dia dapat duit berbilion hanya jadi levy pekerja, upah pekerja sahaja. Tuan-tuan, mai ke Malaysia, Indonesia, Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan orang Islam di tanah Melayu. Tanam pokok, keluar durian. Tanam padi, keluar beras. Korek tanah, ada lombong. Mai korek tengah laut, jadi minyak. Mai habang, tang mana yang kita ni miskin? Tak ada satu pun yang Allah tinggal pada orang Melayu. Habis itu pasal apa yang kita jadi macam ni? Tuan-tuan sendiri jawab pasal apa? Kerja dia bergaduh tak habis-habis. Gaduh, celek mata je. Hari ni aku nak gaduh siapa lah. Hak tu tuan. Kemudian kita mengatakan bahawa kita sedang diuji. Allah tak pernah sia-siakan orang Islam. Allah bagi bekal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah jadikan tempat tinggal kamu di bumi, dan Allah jadikan di bumi ni ada kehidupan. Tak ada siapa pun patut jadi melarat. Tanah boleh jadi hasil, laut boleh jadi minyak, macam-macam Allah Ta'ala bagi. Tetapi kenapa kita diuji tak habis-habis? Jawapannya Allah sebut dalam Quran, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Allah tidak pernah buat zalim pada kamu. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Tetapi sebaliknya, kamulah yang menzalimi diri kamu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, baik, kita lihat ujian apa ni tuan-tuan yang sampai kepada kita di akhir zaman. Yang pertama, ujian susah dan sukarnya nak melaksanakan tuntutan agama. Saya sebut beberapa kali pada tuan-tuan benda yang kita kena syukur. Sibuk abang kita ambil gambar ni, masya-Allah. Orang typing, orang typing, Allah Akbar. Nama apa? Nama apa? Asrul Nizam, masya-Allah. Baik. Duk tengok dia lupa saya nak kata apa tuan. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan. Tadi pun saya tengok gambar yang tuan-tuan pamerkan
tentang aktiviti masjid. Alhamdulillah, tahniah jawatankuasa bagus, anak-anak karya bagus, aktiviti banyak bagus. Kita baru ni buat korban, sekolah saya buat korban 23 ekor lembu. Tuan-tuan tahu tak, ada negara yang saya pergi ceramah tidak boleh sembelih lembu korban. Mereka hanya dibenarkan sembelih kambing untuk korban. Lembu, no. Malaysia kita masih boleh buat korban lembu, unta, kambing, kerbau. Syukur pada Allah. Ada negara yang saya pergi ceramah tidak boleh buat korban di khalayak ramai. Kita hari ni boleh buat korban pekarangan masjid, tanduk orang kampung. Ada yang saya tengok dia ikat lembu korban dekat kanopi punya tiang. Astagfirullahalazim. Dengan kanopi reban sekali. Hang belajar di mana ikat lembu dengan kanopi? Kanopi ni budak dah jam 4 pun reban kena tarik yang tarik. Dia gomoy dengan lembu. Allah, ada hak lembu lepas meleh tak mati. Jalan tegak tengok orang tu. Hak kepat tengkok kena putih lah. Dia tengok orang tengok dia tengok orang. Apa tengok dia marah pula tak. Ada tempat lain tak boleh buat macam tu. Depa boleh sembelih dalam bilik di tempat penyembelihan. Yang boleh masuk orang yang buat korban, orang yang sembelih. Hak lain tak boleh. Dan bawa bagi makan eda-eda ya. Tak boleh nak lapah macam kita, tak boleh ada kupon-kupon macam kita ni, tak ada. Bersyukur pada Allah kita boleh buat korban. Tadi saya mai di depa bang. Depa azan. Malaysia kita boleh azan lagi. Syukur pada Allah. Yang saya pergi ceramah satu negara azan tak ada mikrofon, speaker ada, azan tak boleh guna mic, tak boleh guna speaker. Jadi saya mai sembahyang asar, saya duduk di bawah, saya tengok jam dah masuk waktu, depa ni bila nak bang. Rupanya dia naik kot tangga depan ni, dia pergi bang atas bumbung, atas sutuh di atas. Yang mikrofon ada dia tak pakai, pergi naik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Pakistan. Allah, saya pun Allah, siapa lah nak main. Lalah kami berempat semayang, siapa nak dengar tuan? Habis semayang saya tanya dekat dia, kenapa tak guna mikrofon, speaker? Dia kata not allowed. Oh, tak boleh pakai. Oh, kalau pakai, kena saman. Nak bang pun tak boleh. Saya cop pasport, mai dekat immigration negara depa, saya cop. Dia tengok pasport saya, dia tengok muka. Ustaz ada ceramah? Ya. Ustaz, boleh tanya soalan? Silakan. Saya kerja. Faham? Saya tahu saya faham. Mana dekat lepak, saya dekat kerja lah. Tapi saya kerja tak boleh tutup aurat. Okey. Saya tak boleh tutup aurat. Okey. Tapi saya sebenarnya tutup aurat. Bila habis kerja, saya pakai tudung. Bila kerja besok, saya kena buang tudung. Apa hukum pekerjaan saya, Ustaz? Saya tanya, kenapa tak boleh pakai tudung? Kalau nak pakai tudung, berhenti kerja. Undang-undang tak boleh pakai. Allah, kita ni, isteri kita cikgu boleh pakai, nurse boleh pakai. Negara mereka tak boleh pakai, tuan-tuan. Nak pakai, berhenti aja. Ini undang-undang. Nak semayang, zuhur tak boleh. Nak semayang, jamak dengan asar. Buat jamak dengan asar, dia berjabat. Mana boleh, Kak? Kami tak boleh semayang, Ustaz. Kita hari ni semayang sampai pukul 4 semayang Jumaat. Buat apa tu hanya lama kan? Punya mewah hanya semayang Jumaat pukul 4 baru masuk ofis. Terlebih semayang kita.
Hang baca khutbah ke apa? Berapa kali khutbah hang baca? Pukul 4 baru hang masuk. Punya tak bersyukurnya kita, tuan-tuan. Kita takut kalau kita tak jaga benda-benda ni, tuan-tuan, yang kita dapat nikmat Islam ni susah. Lama-lama orang tarik nak baca Quran tak boleh. Tuan-tuan ingat orang suka ke mendengar azan dalam radio? Mendengar azan dalam televisyen? Tuan-tuan ingat tuan-tuan ada orang suka ke bila ada program resmi baca doa? Dijemput kepada sahibul fadilah untuk membacakan bacaan doa. Orang ramai tak suka tu, tuan-tuan. Sebab tu kita orang Islam bila duduk tengok keadaan macam tu bersyukur. Kerana di negara-negara lain, tuan-tuan, nak baca doa pun tak boleh. Masjid tak ada. Di airport tak ada macam kita. Kita boleh buat sembahyang Jumaat. Saya tanya dekat dia, saya nak sembahyang, saya orang Islam, boleh tak saya tanya di mana tempat saya boleh sembahyang? Dia kata, you pergi straight, you jumpa. Saya pun jalan, jumpa tempat orang berdoa macam tu. Gambar orang berdoa. Lepas gambar orang berdoa, gambar cross. Lah. Lepas gambar cross, oi, semua orang nak sembahyang dalam bilik tu. Orang Islam boleh sembahyang, orang Kristian boleh sembahyang, orang Buddha boleh sembahyang. Saya pun sembahyang pergi, main-main sembahyang, tak siapa pula sembahyang hak agama ada. Doa ku suka hang lah, janji ku boleh sembahyang. Dia doa om dia. Allah, kita ni mak ngahoi. Panggung wayang pun ada surau. Supermarket pun ada surau. Stesen teksi ada surau. Stesen bas ada surau. Airport ada surau. Yang tak ada orang dalam surau. Ni masalah ujian kita. Masjid ada, orang tak ada. Ni masalah ni. Surau bersepah, orang tak ada. Sekolah menengah, sekolah rendah pun ada surau. Kalau kita tak mengimarahkan apa yang ada dalam kita sekarang ni, tuan-tuan, kita takut besok bila dah tak ada, baru kita sebut. Dulu boleh sembahyang situ, lah tak boleh dah. Dulu ayah sembahyang dulu situ, lah tak boleh dah. Dulu ayah buat korban di situ, lah tak boleh dah. Dulu ayah pergi situ, lah nak buat apa-apa, lah tak boleh dah. Nak sampai tahap tu, tuan-tuan, leceh. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kita ada masjid, kita ada surau, kita boleh buat korban, kita boleh buat macam-macam amalan di Pulau Pinang ni, tuan-tuan. Mai buat ibadat. Tengok malam ni, Allahu Akbar. Kalau tiap-tiap malam kuliah macam ni lah, selesai masalah tak? Seronoklah jemaah kita ni. Kalau sembahyang subuh macam kita lah, Tok Imam bagi-bagi salam, tengok ramai macam ni, pengsan Tok Imam. Assalamualaikum, tak ada salam kedua, pengsan tu. Awak Tok Imam selalu 2 orang lah. Hari ni ramai pula, tak? Baik, yang kedua, tadi ujian tentang gangguan nak melaksanakan Islam. Yang keduanya, ujian yang sampai kepada kita, ujian pemikiran. Ujian yang menjadikan kita ni tak yakin dengan Islam. Akibat apa? Akibat kekurangan ilmu. Tak faham. Semalam saya ceramah di Pahang dengan Ustaz Wadi, anjuran Kerajaan Negeri Pahang. Moderator dia Ustaz hak garang, Ustaz Usam. Garang gila orang tu. Ni ceramah tak payah pakai mikrofon. Dia tanya, Ustaz, apa halangan kita ni dalam cabaran kita ni, akidah kita ni, apa cabaran? Saya kata cabaran nombor 1, cabaran golongan liberal. Ujian golongan liberal. Golongan yang nak menjadikan Islam ni ikut kepala otak dia. Ni cabaran kita ni Kak Leha, oi. Dia nak, pasal apa orang laki-laki boleh ceraikan suami?
ceraikan isteri. Kenapa isteri tak boleh cerai suami? Nikah sama-sama, bersetuju sama-sama. Pasal apa hak cerai dapat kat lelaki, perempuan tak dapat? Tak adil. Oh, sudah. Dia mai dah. Pasal apa tu imam lelaki-lelaki? Pasal apa Ustazah Rogaya tak boleh jadi imam? Kami pun nak wakil imam kami daripada orang perempuan. Kalau laki-laki imam, kalau perempuan imamah. Lah. Dia minta. Sekarang ni tuan-tuan, dia kata kenapa nak sunat orang perempuan? Bukankah menyunatkan orang perempuan menghilangkan selera dia? Menghilangkan selera nafsu perempuan. Kami tak nak sunat anak kami. Lah dah mai dah. Nama dia liberal. Kenapa orang perempuan hanya kena buat kerja rumah? Kenapa suami tak buat? Pemikiran liberal. Kenapa Nabi Muhammad tinggalkan Khadijah? Dia duduk dalam gua, isteri dan anak-anak tinggal di rumah. Adakah Nabi Muhammad ini contoh terbaik mengabaikan keluarga? Dengar pada adik-adik kita ni, ya tak ya juga. Patut suami di sisi isteri. Ni suami duduk dalam gua, lepak-lepak dalam gua. Isteri duduk tukar lampin. Dia bawa pemikiran macam tu tuan-tuan. Ni ujian untuk kita zaman sekarang. Kalau kita tak beringat, kita akan kata, saya tak mau ikut Islam. Islam ni tak betul. Dia mari pemikiran ni, dia mai. Saya jumpa selalu. Ada yang saya jumpa, dia kata, Ustaz, soalan saya. Silakan tuan. Saya tak pernah minta dilahirkan. Saya tak pernah minta dijadikan. Kemudian Allah jadikan saya. Kemudian bila saya hidup, kalau saya buat dosa, saya masuk neraka. Soalan saya, siapa suruh Allah jadikan saya? Kalau Allah tak jadikan saya tak masuk neraka. Woi, hang marah kat siapa? Sekali imbas, soalan dia betul. Dua kali imbas, bodohnya soalan. Dia marah pada Allah sebab Allah jadikan dia. Kenapa Allah jadikan satu benda, kemudian Allah haramkan benda tu? Allah jadikan babi, kemudian Allah haramkan babi. Allah jadikan nafsu, kemudian nak zina tak boleh. Apa punya cerita ni? Allah jadikan nafsu. Kenapa nak zina tak boleh? Nak buat benda-benda macam ni tak boleh. Ni haram, ni haram. Kalau gitu jangan bagi nafsu. Wah. Nak kata gila tak gila. Tapi itu pemikiran dia. Allah yang bagi nafsu, kemudian Allah sekat nafsu. Ada satu perempuan pula bangun. Dia kata, Ustaz, saya ni master dalam bidang ni, saya ijazah dalam bidang ni, sekarang saya sedang sambung dalam bidang ni di universiti sekian. Soalan saya, Ustaz, Nabi Muhammad belajar di mana? Saya lulusan universiti ni, sekarang saya sedang buat master. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar di universiti mana? Kenapa saya yang belajar universiti nak ikut orang yang tak masuk universiti? Allah, dia mari pada kita. Ada mak datang jumpa saya, Ustaz, anak saya menikah dengan orang Syiah. Ustaz, tolonglah doa, Ustaz. Anak saya menikah dengan orang Syiah. Lepas-lepas menikah terus buat balik, sekarang tak tahu duduk tak mana dah. Semayang tidak, apa pun tidak. Main jamak 24 jam, Ustaz. Main lagi, Ustaz, anak saya menikah dengan mu'alaf. 2 bulan balik, sekarang tak tahu dah. Dengar cerita dia masuk balik agama dia dengan anak-anak saya masuk sekali, Ustaz. Anak lelaki, anak saya perempuan, Ustaz. Saya ni tuan-tuan, kalau mikrofon sedap tuan-tuan, saya nak sambung lagi. Betul saya cakap tuan-tuan. Saya sedih malam ni. Kecewa tuan-tuan. Mikrofon ni.
Pasal banyak benda saya nak terangkan tentang ujian ni, tapi saya terpaksa pekik terlolong ni, sakit tekak saya tuan. Lain kali tuan-tuan minta sedia mikrofon elok. Sewa pun tak apa. Pasal benda hak tajuk yang kita bincang malam ni adalah benda yang sangat penting. Ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita bukan setakat ujian yang tuan-tuan faham ni. Ujian sakit, ujian miskin, ujian susah makan, ujian berada dalam keadaan kematian. Banyak bentuk ujian. Ujian-ujian yang saya sebut tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Itu ujian yang mesti Allah bagi. Yang mesti Allah bagi pada kita. Allah guna perkataan, kami akan uji kamu. Walanabluwannakum bisyai'im, dengan sedikit ketakutan. Ada orang yang takut miskin, ada orang yang takut mati, ada orang yang takut gemuk. Ada orang yang takut sakit. Ada orang yang takut suami dia menikah lain. Ada orang yang takut pada isteri. Allah Ta'ala pasti uji kita dengan ketakutan. Ni hak depan saya ni, berapa ramai hak takut? Ada yang takut hantu. Takut hantu. Tuan-tuan, Allah tu maha besar, Allah maha gagah, Allah maha hebat. Dia buat sekalian alam. Yang patut kena takut pada Allah. Tapi kita diajar takut pada hantu. Padahal hantu tu OKU. Cuba tengok zombie. Dia berjalan laju ke slow? Takut siapa? Jalan tu heret-heret. Mak zombie lari. Dia tak boleh hambat mangah hoi. Ada yang takut pada toyol. Spender pun tak pakai. Takut apa? Jentik lato-lato dia selesai masalah. Takut dengan OKU. Oh, takutlah dengan penanggal. Penanggal ni kepala dengan tali perut je, hak lain tak ada. Takut apa? Cakap besar ustaz? Tak cakap besar. Kita hari ni diajar takut dengan hantu. Nangislah, teriaklah, momok tu. Mama, ambil budak ni, mama. Diam budak tu. Nombor 2, kita diajar takut dengan polis. Depan ada roadblock, pakai helmet, patah balik tuan. Takut sungguh. Ada yang diajar takut dengan SPRM. Ada yang diajar takut dengan gangster. Jom tuan-tuan, kita ajar anak kita takut pada Allah. Buat lagu ni kena tangkap buat lagu ni sekali kena tangkap Betul. Kenapa tak ajar anak kita? Jangan buat macam ni, Allah benci. Jangan buat macam ni, Allah tak suka. Adik, jangan buat macam ni, haram. Abang, haram. Jangan buat macam ni, haram. Yang ni yang jarang disebut. Yang kita duk ajar pada anak kita, buat macam ni, nanti lulus periksa, nanti pandai. Hambat anak tak pergi tuition, tapi tak hambat anak semayang. Ni masalah. Anak tak semayang, buat bodoh. Anak tak pergi tuition, susah hati. Anak dapat 9Z, marah. Anak tak boleh baca Quran, biasa. Kita ubah tuan-tuan. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, saya macam-macam penyakit saya dapat. Dan saya buat operate lebih daripada 4 kali. Operation yang buat di badan saya ni lebih pada 4 kali tuan. Ada sekali tu depa nak operate saya punya ni jantung. Doktor bius. Saya kata dekat dia, saya nak bius sepenuhnya lah. Okey. Dia temu duga saya lah. Dia tanya saya, darah tinggi ada? Darah tinggi tak ada. Kencing manis ada. Jantung
Jantung ada. Wah, macam mana you mau operate, you ada jantung? Saya kata kalau saya tak ada sakit jantung, saya mati lah. Kalau saya tak ada jantung, saya mati lah saya dah. Maksud saya, you ada sakit jantung tak? Oh tu tak ada. Sakit jantung tak ada, jantung ada. Saya maksudkan ialah sakit jantung. Tadi you tanya jantung ada. Memang jantung ada, sakitnya tak ada. Tuan-tuan oi, bila dia operate, dia kata dalam kiraan 10 saya tak sedar. Dalam kiraan 10 Encik Ustaz tidak akan tidur tak akan sedar. Saya bila dia bius saja tuan-tuan, dia pekuk saja tuan-tuan, la ilaha illallah, mengucap terus. Takut mati. Tak ada 6, tak sedar apa lah. Sedar-sedar dalam wad atas katil. Sakit apa pun tak, yang sakitnya lepas sedar lama sikit baru rasa pedih, sakit. Waktu nak operate tak rasa apa, bius. Jadi akak-akak di sini kalau sakit jangan susah hati. Sebab ada bius. Tapi ada tak sakit yang tak boleh bius? Ada dalam kubur. Marah buka bius. Mai malaikat dia tanya, siapa Nabi hang? Siapa Tuhan hang? Saya bius loh. Aku malas jawab soalan ni. Tak boleh kau oi. Agak-agak sakit potong kaki, selesai masalah. Tapi dalam kubur tak boleh lah. Saya sakit jantung di Kelantan tu 5 hari saya duduk di Kelantan. Doktor tak bagi saya balik. Saya kata nak balik lah dok oi. Dia teringat anak-anak, duk tinggal sekolah. Saya kata saya nak balik. Kalau Datuk nak balik, Datuk kena sign atas tanggungan sendiri. Baik, saya sign atas tanggungan saya sendiri. Saya nak balik ke Ipoh. Saya tak mau dah, cukup dah. Dah buat dah, jantung dah buat dah, saya nak balik. Mereka nak pantau lagi jantung saya. Saya nak balik. Saya kata kat driver saya, PA saya, pergi cari tiket kapal terbang. Kita balik ke Ipoh. Turun di Subang. Dari Subang naik kereta ke Ipoh. Petang tu dia main balik, Ustaz tak payah beli tiket, orang hantar helikopter ambil Ustaz. Alhamdulillah. Orang hantar helikopter di Padang Hospital University Sains. Saya pun naik ambulans pergi kaki helikopter. Saya tanya dekat driver, pilot, kapten, orang ni hantar ambil balik ke bagi terus? Dia kata ambil balik. Lepas-lepas hantar Ustaz kami balik Subang. Ingat bagi terus. Senang saya ceramah naik helikopter. Saya balik tuan-tuan. Saya sign, saya balik. Sakit pun tak apa, balik. Kalau tuan-tuan masuk dalam kubur, sakit dalam kubur, boleh balik. Malaikat nak balik. Nak balik. Boleh balik. Saya nak cakap apa? Segala ujian yang ada dalam dunia ni boleh settle lah makna. Yang makna jadi besar dengan masalah tu pasal apa? Sakit di hospital pun boleh minta balik. Kadang-kadang doktor suruh balik. Boleh balik lah mak awak ni. Makna tak lama tuan-tuan. Anak pula pergi cabut gigi palsu, confirm tak lama tuan-tuan. Gigi palsu pula rendam dalam gelas. Tak lama dah. Tapi kalau dah masuk dalam kubur, tak boleh balik dah. Hadaplah. Dan kalau boleh balik pun tak ada siapa nak. Mati pukul 3 tanam, balik pukul 7. 7 malam mayat balik. Duduk atas kursi tengok TV. Isteri keluar bilik ayam terkejut. Lah abang balik outing. Pukul 9 balik pula. Tak boleh dah. Saya nak habaq pada tuan-tuan nombor 2. Di sini ni semua ada masalah. Siapa sini yang tak ada masalah? Masalah paling besar saya duk pegang mic. Ini paling besar ni.
Saya nak abang boleh selesai Mak Ngah. Mak Ngah tengah bergaduh dengan suami Mak Ngah ke? Cerai Mak Ngah. Selesai masalah. Yang duk keduk dai pasal apa? Lebam ni. Lebam kena pukul ni. Bawa ayat main jumpa saya. Ustaz tolong saya buat ayat penawar. Suami Mak Ngah duk pukul. Selalu lah. Tiap-tiap hari Ustaz. Satu badan habis lebam. Lah ni macam ni Mak Ngah. Mak Ngah pergi hospital buat check up. Lepas tu pergi balai polis report. Lepas tu pergi jabat qadi mengadu. Kalau nak minta cerai pun cerai lah Mak Ngah. Kita menikah ni bukan nak kena pukul. Kita menikah ni nak bahagia. Pergilah cerai. Mak Ngah tak nak cerai Ustaz. Kalau tak mau cerai Ustaz. Kalau tak mau cerai tak apalah. Sabarlah ujian Allah kau. Kau tak sabar dah Ustaz. Kalau kau tak sabar, kau minta cerai lah kau. Kau tak mau bercerai Ustaz. Kalau kau tak mau bercerai, kau sabarlah. Kau tak sabar dah Ustaz. Saat lagi aku yang hilang sabar Mak Ngah ni saat lagi. Dia ada tempo walaupun bercerai. Dia ada tempo bertenang. Nama dia iddah. Kalau rasa-rasa nak rujuk balik, rujuklah. Bukan maknanya cerai ni habislah. Habislah bercerai, sian kat anak-anak hang, sian kat dia. Sian apa? Ni mata aku tak kesian macam panda ni. Belah hitam lah ni, hitam bukan macam beruang panda ni. Pergi minta cerai. Lepas 2 minggu dia rindu. Laki dia pun ambil handphone. WhatsApp janda dia. Akum. Janda dia jawab, wakelam. Semua bahasa ringkasan. Apa tu? Tak ada apa pun. Soalan yang ketiga. Ingat kita tak? Janda dia jawab, boleh belah. Sudah tuan-tuan. Kalau gitu mai ke sekolah saya, stok banyak. Mai cari isteri baru lah. Segala masalah dalam dunia boleh selesai. Sabarlah. Ustaz, saya ni ada penyakit, ubat tak ada. Penyakit apa makcik? Kencing manis. Makcik kencing manis, orang lain kencing masam makcik. Makcik kencing manis tu biasa, orang lain kena kencing makcik oi. Ubat kencing manis senang. Jangan makan gula. Jangan ambil gula. Selesai masalah. Jangan makan tepung. Gula makcik tak makan. Roti canai tu tiap-tiap hari Tepung yang ada gluten tak mau. Makcik nak hilang kencing manis? Boleh. Puasa. Jangan makan susu. Susu pekat tu. Sekali makan pakcik, teh tarik. Setengah gelas hang makan susu ke minum teh? Setengah gelas ni tuan-tuan susu. Tu macam mana kaki dia tak tinggal setengah? La ilaha illallah. Ada ubat. Ubat dia kadang-kadang ubat, kadang-kadang cair, kadang-kadang ubat biji, kadang-kadang sapu, kadang-kadang potong, kadang-kadang pantang. Pantang. Ustaz, saya ada masalah anak-anak Ustaz. Sabarlah kau. Anak siapa yang tak ada masalah? Anak dia pandai Ustaz oi. Anak kak bodoh. Anak dia pandai-pandai, tiap-tiap hari balik ke kak? Raya pun tak balik, sibuk. Anak dia besar Ustaz oi. Raya haji baru ni tak balik. Setahun sekali, setahun ada. Sekali tu pun buat balik komputer saya, duk ngadap komputer je. Terlebih pandai. Tu raya haji ni baru ni tak balik tu. Jiran kak tanya tak balik ke? Dia kata cuti tak ada. Lagipun hari tu raya Ponggol dah balik. Anak kak tak pandai ada tu. Ada tak 24 jam di rumah? Ada kan saya? Dia kerja apa? Tu kerja kilang depan tu.
Dialah yang duk hantar kak pergi masjid, pergi beli market lah apa semua dia. Ada sebab Allah Ta'ala bagi macam tu. Ada sebab Allah Ta'ala bagi macam ni. Semua benda tu ada sebab. Relax lah kak. Kenapa yang kita nak kata pada anak kita, hang bodoh, hang bodoh, hang bodoh. Kalaulah dia pandai, dapat kerja besar, tinggal kita seorang di kampung ni. Dalam 5 anak kita tu adalah seorang yang Allah Ta'ala bagi tak berapa nak berjaya dalam pelajaran. Tetapi tak semestinya dia tak berguna. Jangan kita anggap yang lulus periksa saja yang berguna. Ada sebab. Ustaz, anak saya periksa pun tidak, apa pun tidak. Lah, apa hal dia pula? Dia cacat, Ustaz. Saya tak boleh pergi mana duk bela dia cacat. Akak tahu tak? Akak bela anak syurga. Dia tak ada dosa, dia tak ada langsung buat fasik, dia tak ada langsung dosa. Akak bela orang yang tak ada dosa. Apa hukum kak? Pahala besar pada akak. Allah nak bagi syurga pada akak sebab Allah bagi anak akak anak syurga. Sabar. Itu tandanya Allah sayang pada akak. Ustaz senanglah cakap, ustaz jantan. Habis tu apa masalah akak? Masalah saya ustaz, saya ada suami. Suami saya pemalas. Suami saya panas baran. Sabar kak. Kalau akak tak sabar, akak minta cerai. Kadang-kadang Allah bagi suami hak nombor 2 lagi bagus daripada suami hak nombor 1. Allah test dulu. Apa yang hang buat dengan isteri pertama? Kadang-kadang bila dah bercerai dengan yang pertama, Allah bagi hak nombor 2 lagi bagus beratus kali ganda. Cuma Allah nak tengok kita sabar ataupun tidak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila ada ujian untuk kita, jawapan dia adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Itulah benda yang saya pegang dalam hidup saya. Tuan-tuan pun tengok cerita saya, dengar cerita saya, tuan-tuan pun tengok macam mana hidup saya. Macam-macam cabaran, fitnah, sakit, sihir, macam-macam. Tak boleh ceramah, dilarang ceramah, macam-macam. Orang nak bunuh, orang ugut, orang simbah dengan asid. Orang letakkan pisau di celah tangan, supaya salam dengan saya, supaya tangan saya terbelah. Orang cekak saya ni. Kalau cekak musang tak apa, ni cekak baju salah. Cekak musang tak apa tuan. Orang toreh kereta Allah, orang campak air kencing dalam rumah. Tuan-tuan ingat seronok ke jadi penceramah? Yang tahu cerita ni anak saya ada tengah-tengah ni, tuan cari mana dia. Dia berdiri dekat pintu pagar, pintu gate. Dia ambil botol, lempar. Penuh air kencing. Macam-macam tuan-tuan ni. Tapi saya pegang dalam prinsip saya, Allah nak bagi benda lain. Allah nak bagi benda lain. Allah test kita. Jadi sabar, nanti kita dapat apa yang Allah janjikan. Tu ya. Tak payah merungut. Dulu saya kena penyakit kulit. Saya pun takut tengok kulit saya. Saya kata dekat isteri saya ni, mama jangan geli pula. Kalau rasa geli, pergi duduk bilik lain. Dia kata tak apa abang, susah senang kita bersama. Allah, apalah jenis penyakit tu yang kecoh satu Malaysia. Tak lama tu, dalam duk sakit-sakit tu, datang pengarah filem offer saya berlakon. Bayangkan tuan-tuan, gila tak gila? Jadi tuan-tuan kalau nak jadi pelakon filem, minta sakit kulit. InsyaAllah. Bukan setakat dia berlakon, saya jadi hero. Mana ada orang tua macam saya jadi hero, ustaz pula tu. InsyaAllah akan keluar ni, harap-harap 90 juta juga. Allahu Akbar. Yang terbaru saya dapat tawaran merakamkan album. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan buat album dengan KRU. 10 buah lagu.
Bayangkan tuan-tuan, yang artis jadi ustaz, ustaz pula jadi artis. Betul-betul akhir zaman dah tuan-tuan, nak kiamat dah ni. Jadi sabar, sabar. Tuan-tuan di sini semua ada masalah. Cari penyelesaian elok-elok. Jangan ambil jalan syirik, jangan ambil jalan nyawa sendiri, jangan buat kerja bodoh, pisihkan orang, jangan buat kerja bodoh, serahkan diri pada benda yang tak kena. Anak dia tak kahwin-kahwin, umur 30. Dia bawa anak dara dia pergi jumpa bomo, dia suruh mak bapak dia duduk di luar bomo ni. Anak dara masuk dalam bilik mandi, mandi bunga. Mandi bunga pula atas riba tu bomo. Agak-agak siapa menantu dia bah? Mana faham, tak faham sudah. Dapat ke bomo mana ni? Kena tangkap bomo tu. Yang paling saya marah sekali, depa panggil bomo tu ustaz. Tu salah. Pasal orang kita ni asal bismillah aja ustaz. Bismillah. Ya ustaz macam mana anak saya ni? Hang bodoh ke apa? Pi bagi anak dara hang mandi dalam bilik mandi dengan bomo tu, konon-konon mandi bunga buang siai. Hampa pula duduk di luar. Nak jadi apa? Masalah anak tak ada jodoh. Biasa. Satu makcik datang, dia kata, ustaz, anak saya pilot, tak kahwin-kahwin, 38 dah, kat 40 dah. Macam mana ustaz? Yang ni tuan-tuan kena ikut pengajian saya di Masjid Abdullah Fahim. Kenapa dia tak kahwin? Kenapa? Kita sebagai mak bapak kena tanya dia. Saya pernah meminang satu perempuan, umur 40 lebih, tak kahwin. Orang laki-laki ni berkenan. Dia kata, ustaz, saya wakil pada ustaz minang perempuan tu. Saya suka dia. Saya pun cakap dengan perempuan tu, saya nak jumpa di rumah. Ada hal sikit boleh tak? Boleh. Saya datang 3 orang. Kami ni makcik datang nak minang anak makcik. Tonton makan bihun balik. 2 hari lepas tu perempuan tu datang. Ustaz, saya suka kalau saya kahwin. Saya nak kahwin. Tapi saya malu kalau saya kahwin. Kenapa kak? Saya cakap dengan ustaz, saya ni ada 2 apa? 2 anunya lah. Laki pun ada, perempuan pun ada. Sebab itulah saya minang, orang minang ramai, saya tolak. Saya malu. Kenapa tak khabar? Saya ada 2 ustaz. Hak laki pun ada, hak perempuan pun ada. Tak terkejut beruk laki dia? Macam mana ustaz? Patut saya tengok misal pun ada sikit. Oh sudah. Jadi kita tak tahu apa sebab dia. Jadi ayah, mak tanya elok-elok, hang hunsa ke ayah lambat menikah? Pasal apa hang tak menikah? Tak mau tanya dia elok-elok. Jadi bukan kita pergi serahkan dia pada benda yang bukan-bukan. Yang ni sihir, dia ni sihir tutup jodoh, yang ni sihir buat tak ada dengki. Sabar sat dulu, ada benda lain yang Tuhan nak bagi pada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Nak ambilkan kitab ni lain masalah. Kalau jemput lagi sekali, tukar mikrofon lain, panjang lagi saya buat tuan-tuan ni. Nah, rasa-rasa tak jemput dah, tak? Belum. Baik, cukuplah sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.